KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Sukses SPM Pecutan bersama saya Syamira Nazir. Hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk kertas 1. Bagaimana cara untuk menjawab? Apakah teknik yang terbaik? Kita akan tanya guru penyampai yang akan bersama dengan kita hari ini. Tetapi sebelum itu, ayuh kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru. Baik, itu dia sedikit latar belakang guru yang akan bersama dengan kita hari ini. Mai jauh dari Pening. Kita bersama dengan Cikgu Faiza Abu Bakar. Assalamualaikum Cikgu. Sama, Waalaikumsalam. Sihat Cikgu Selamat datang ke Didik TV saya ucapkan. Sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Amira Huda Muhammad Amir dari SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Apa khabar Cikgu Mira? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baik, Cikgu Faiza, hari ini kita akan fokuskan teknik menjawab kertas 1. Betul. Untuk Sukses SPM 2022 Pecutan. Kita nak pecut bersama-sama hari ini. Ya, betul, Mira. Jadi saya kira Cikgu pun dah siap sedia untuk terangkan kepada semua murid-murid. Jadi dipersilakan Cikgu. Okey, boleh Mira. Baiklah, sebelum kita mula, macam Mira cakap, hari ini kita fokus kepada bagaimana nak menjawab atau teknik mudah nak menjawab kertas 1 matematik SPM, dan kod mata pelajarannya adalah 1449 palang 1, Mira. Masih kod yang samalah daripada dulu. Baiklah, tanpa kita buang masa, kita nak kenal dulu. Nak kenal macam mana kertas 1, bentuk kertas soalan kertas 1 matematik SPM. Baiklah, pertama, murid saya macam biasa sama saja mengandungi 40 soalan, dan untuk makluman murid, soalan ini mungkin menguji konsep asas, menguji pengetahuan murid, kefahaman murid, dan juga melibatkan pengiraan. Okey, seterusnya masa menjawab kertas 1 adalah 1 jam 30 minit. Di mana saya atau biasanya kita cadangkan peruntukan untuk satu soalan murid tentukan dalam 2 minit. Dan sebenarnya daripada 2 minit itu, Mira, kita ada baki masa tersebut. Dan baki itu adalah untuk membantu murid menyemak semula jawapan atau soalan yang agak sukar. Baiklah, yang ketiga, soalan ini sebenarnya merangkumi daripada ataupun kandungan dan standard pembelajaran KSSM daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Maksudnya tidak fokus kepada menengah atas sahaja. Jadi ada berapa topik murid saya? Ada 53 topik sebenarnya matematik dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, Mira. Okey, seterusnya macam biasalah bila nak menjawab kertas 1, baiklah, murid perlu sediakan alat tulis yang lengkap termasuk pensel 2B dan juga pemadam yang lembut. Bukan apa, sebab kita nak menanda kertas OMR. Dan seterusnya, murid gunakanlah kalkulator yang sama model seperti yang murid gunakan untuk membuat latihan dan ulang kaji, supaya murid biasa menggunakan kekunci dan fungsinya. Jangan last minute baru pergi cari kalkulator. Lebih baik murid dapatkan kalkulator dengan lebih awal. Cuma pastikan model yang telah ditetapkan. Okey. Baiklah. Sebelum kita teruskan memecut kepada bentuk soalan, Mira, kita nak kenal dulu kekunci kalkulator penting yang sering digunakan. Okey, di sini saya cuba membantu murid. Ini adalah kekunci-kekunci yang biasa kita gunakan dalam kalkulator. Sekiranya murid menggunakan kalkulator seperti ini, okey, murid boleh lihat kekunci ini adalah bermaksud pecahan atau nombor bercampur. Manakala apabila X kuasa 2 bermaksud kuasa 2. Seterusnya kita ada bentuk punca kuasa 2, kemudian kuasa 3, punca kuasa 3 dan negatif. Dan ini kadang-kadang murid suka lupa. Kalau nak cari 2
kuasa 10 kan. Bila nak menekan kalkulator, kita tekan 2, kita tekan tanda kekunci ini dan kita tekan nilai 10 dan mudah dan sebenarnya. Okey, begitu juga dengan darjah dan minit, sinus, cosinus, tangent dan juga nilai pi. Baiklah, seterusnya sekarang kita dah nak masuk. Bagaimana bentuk soalan yang menguji konsep asas? Baiklah murid-murid, sekiranya murid melihat saya hari ini nak mengajar, nak membantu murid bagaimana nak menjawab dengan mudah. Okey, kita tengok soalan tanya menyilang pada paksi X di titik R dan S. Bermaksud kita ada dua koordinat R dan S. Murid-murid saya, R dan S ini menyentuh paksi X. Bermaksud paksi X ada nilai, paksi Y tak ada nilai. Maka kita lihat daripada pilihan jawapan yang diberi, kita tahu C dan D adalah salah. Sebab nilai X tak ada. Bagaimana nak cari nilai X? Mungkin murid di sini, murid saya diberi X kuasa 2 tolak 7X tolak 8, murid samakan dengan sifar. Kenapa sifar? Sebab dia menyentuh paksi X, di mana nilai paksi Y-nya adalah sifar. Seterusnya daripada sini menggunakan kalkulator persamaan kuadratik dan murid akan dapat nilai seperti ini, iaitu R itu -1, S itu adalah 8. Sangat mudah. Sebab dalam kertas satu Mira, kita diberi pilihan jawapan. Betul. Jadi bagaimana kita nak pilih jawapan yang tepat? Itu sebenarnya. Seterusnya antara fungsi ini. Sekiranya diberi soalan ini, murid saya jangan susah hati. Murid gunalah kaedah kembangkan dalam persamaan kuadratik. Dan sekiranya murid kembangkan, bila kita dah kembang, murid saya, kita dapat nilai A kita berbentuk negatif. Bila berbentuk negatif, maksudnya bentuk grafnya adalah bentuk masam. Bila bentuk masam, automatik C dan D adalah salah. Maka jawapan yang kita ada mungkin A atau Y. Kan tadi saya dah cakap X tambah 2 boleh dan X 1 tolak X kita akan samakan dengan sifar. Daripada sini kita terus dapat nilai X. Tak perlulah kita susah-susah hati. Tekan saja kalkulator atau menggunakan congak dan kita akan dapat jawapannya adalah A. Okey, seterusnya murid saya, ini bentuk soalan ini sangat mudah. Tengok dah dapat jawapan. Tengok pilihan jawapan dah nampak jawapannya di mana. Murid saya, bila diberi soalan ini, kita nak mengisi jawapan di sini. Di bawah ini adalah X tambah 3 tak sama dengan 8 adalah bersamaan dengan ini. Maka kita tahu dah C dan D bukan jawapan pilihan. Apabila ini tidak sama dengan 5, maka jawapan yang terhasil adalah X sama dengan 5. Nampak tak murid saya? Sangat jelas. Sebenarnya dia dah membantu murid untuk mencari jawapan. Dan bagi soalan keempat pun sama. Apa yang kita lihat, dia ada hubung kait M sama dengan negatif 16. Di sini menjadi M sama dengan 16. Maka C dan D bukan lagi jawapan kita. Pilihan yang kita ada, murid saya, adalah A ataupun B. Agak-agak jawapan dia yang mana? Daripada M bahagi dengan 8 sama dengan negatif 2, maka dia akan berlawanan. M bahagi dengan 8 tidak sama dengan negatif 2. Nampak tak murid saya? Begitu mudah soalan-soalan ini sebenarnya. Okey? Dan soalan yang kelima, ini adalah bentuk piawai. Di sini murid kena faham apa itu bentuk piawai. Maksudnya bentuk piawai untuk makluman Mira dan juga murid adalah single number ataupun nombor tunggal yang bermula daripada 1 sehingga 9.99 dan seterusnya. Dia tak boleh jadi 10, dia tak boleh jadi 20. Jadi, apabila kita lihat soalan ini, kita tak perlu kira. Kita nampak B dan C bukan bentuk piawai. Betul. Sebab di sini 22, di sini 31. Jadi kita cuma akan menguji sama ada A ataupun D. Okey, kita lihat contoh A. Murid saya, kalau tidak diberi titik, bermaksud titiknya di belakang. Betul. Okey, jadi titiknya akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okey, bermaksud sepatutnya di sini adalah kuasa 7. Jadi jawapannya adalah D. 5.61 darab 10 kuasa negatif 6. Kan mudah kan apabila kita memahami konsep bentuk piawai. Dan kita lihat lagi soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 6. Kalau untuk makluman Mira, ini adalah soalan SPM sebenar yang keluar pada tahun lepas. Masa murid saya keluar, murid saya kata, cikgu tak pernah jumpalah perkataan ini. Perkataan ini. Sebenarnya murid jangan susah hati. Murid jangan susah hati. Sebenarnya dalam matematik kita fokus kepada bentuk nombor. Jadi di manakah nombor bentuk piawai yang betul? Guna kaedah yang saya kongsi tadi dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Nampaknya Amira, inilah soalan-soalan yang berbentuk konsep asas yang diuji kepada murid. Baik, cikgu. Okey, ini antara contoh soalan yang akan diuji dalam tempoh masa 1 jam 30 minit. Ya, betul, cikgu, Mira. Yang mengandungi 40 soalan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ya, betul. Okey. Jadi murid-murid semua yang paling penting sekali fahami konsep dengan jelas supaya anda akan mudah untuk menjawab setiap satu soalan yang diberikan. Kita nak berhenti berehat seketika, kita nak tanya cikgu apa pula contoh soalan yang akan diajukan. Tapi selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, jom masuk ke kelas. Hari ini kita akan fokuskan teknik menjawab matematik kertas 1 untuk murid-murid yang bakal menduduki SPM. Baik cikgu, untuk kali ini soalan yang bakal diajukan saya kira kurang sikit menggunakan kalkulator, lebih fokus kepada teori, betul ke cikgu? Ya, betul. Jadi macam mana caranya? Silakan cikgu. Okey. So untuk soalan ini, dia sebenarnya dalam matematik ni apa-apa pun konsep lah. Betul. Ya. Macam Mira kata, untuk bahagian ini kita kurang sikit menggunakan kalkulator, tapi lebih kepada teori dan juga masih lagi kepada konsep. Sebab sebenarnya matematik ni Mira, kalau nak skor, murid kena faham konsep. Betul. Dan sekiranya murid faham konsep, datanglah soalan macam mana pun, insya-Allah murid akan mudah untuk menjawab. Okey. Ini adalah tajuk locus. Locus ini untuk makluman Mira dan murid belajar semasa menengah rendah. Maksudnya masa tingkatan 4, tingkatan 5 tak jumpa soalan locus ini. Tetapi murid sudah pun belajar masa menengah rendah. Okey. Di sini contoh, Rajah 8 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS dan dua buah sukuan bulatan masing-masing berpusat di P dan di R. Okey. Locus X ialah satu titik yang sentiasa bergerak 6 cm dari titik R. Murid saya, teknik dia yang pertama. Sebab banyakkan murid kata locus ni susah. Jadi saya nak bantu murid bagaimana nak skor soalan locus. Okey, pertama titik R murid saya. Jadi di mana titik R kita? Titik R kita adalah di sini. Locus merupakan satu titik yang bergerak. Saya nak berkongsi satu tips. Titik yang bergerak, murid ingat bentuk kipas angin. Okey. Kalau kipas kita gantung, dia kan bergerak kan? Betul, Pergerakan itu adalah locus. Manakala yang dia gantung tu adalah titik dia. Jadi untuk locus, murid saya, kalau satu titik mesti bulatan. Mesti bulatan. Ini konsep. Jadi daripada titik R, sebenarnya dia akan menghasilkan satu bulatan seperti ini. Betul. Sebenarnya sebab satu titik. Okey, locus Y pula. Locus Y ialah satu titik yang bergerak di mana jaraknya sentiasa sama dengan garis PQ dan SR. Murid, tengok. PQ kita berada di sini. SR kita berada di sini. Di bawah, Kita ada dua. Bagaimana nak ingat? Kita ingat jalan raya. Senang. Kita ada lebuh raya ke, jalan raya ke, benda yang bergerak itu adalah locus. Contoh pergerakan kereta, lori, motor dan sebagainya. Dan pergerakan itu adalah garis lurus yang membahagikan antara dua garis yang ditetapkan. Jadi sebenarnya kita tahu locus ini adalah pembahagi tengah antara dua garis. Kita dah nampak dengan jelas di sini. Dan soalan tanya antara titik A, B, C dan D
yang manakah titik persilangan. Jadi persilangan kita adalah di mana kalau Mira nampak. Kita tengok A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. Sudah semestinya B, cikgu. Ya. Mira pun dah dapat teka soalan jawapan yang tepat bagi soalan ini. Dan B adalah merupakan titik persilangan antara dua lokus. Okey. Bagi soalan seterusnya, masih lagi lokus. Okey. X ialah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik S dan titik Q. Kalau kita lihat, di sini titik S, di sini titik Q. Kalau tadi saya cakap kepada murid, kalau satu titik akan menghasilkan bulatan. Ingat, kipas dekat rumah. Okey. Tapi ini ada dua titik. Takkan satu bulatan lagi? Tidak. Bila dua titik, bermaksud dia akan membahagikan tengah-tengah antara dua titik. Bermaksud dia akan jadi P dan R. Inilah lokus X. Untuk makluman murid lah. Saya tulis di sini supaya murid nampak. Lokus X. Okey. Y pula. Y ialah lokus bagi suatu titik bergerak 2 cm. Okey, 2 cm dari titik Q. Satu titik je, Mira. Okey. Kalau satu titik akan menghasilkan satu bulatan atau satu pusingan. Jadi Q, bila kita nak buat bulatan, kita garis sini dan dia akan menghasilkan bulatannya seperti ini. Kalau kita lukis besarlah. Jadi di sini soalan tanya, antara titik berikut yang manakah persilangan bagi lokus X dan Y? Jelas dan nampak jawapan yang sebenar, iaitu P dan R. Sebenarnya sangat-sangat mudah murid saya. Jadi jangan jawab atau jangan beri jawapan yang salah. Okey, seterusnya ini. Ini adalah bentuk gabungan dua bentuk. Okey, bila diberi di sini, soalannya adalah tanya apakah pelan gabungan tersebut. Bila sebut pelan murid saya, perkara pertama dia akan menghasilkan bentuk dua dimensi. Bila dua dimensi, automatik C dan D bukan pilihan jawapan. Dan seterusnya kita ada pilihan A atau B. Bagaimana kita nak tahu? Kita nampak gabung dua bentuk di sini. Saya bagi teknik lah. Awak imagine atau awak bayangkan kita penyetkan bentuk tersebut. Bila kita penyet, bentuk silinder itu juga akan menghasilkan satu segi empat tepat. Jadi jawapannya adalah B. Okey, soalan seterusnya di sini menguji kefahaman murid. Bila nak menguji, murid perlu memahami maklumat penting, kemudian menghafal fakta-fakta penting dan juga menguji pengetahuan murid. Okey, kita lihat contoh soalan. Soalan ini tak perlu melibatkan pengiraan. Apakah kelemahan penggunaan kad kredit? Jadi kita baca satu-satu murid saya. Dan daripada sini, kita terus dapat jawapan apa? Jawapannya adalah berbelanja lebih daripada sepatutnya. Boleh juga keluar. Kenapa? Soalan ini adalah dalam soalan pengurusan keuangan untuk makluman Mira dan juga murid. Okey, kita tengok soalan ini. Ini. Amirul makan tengah hari di sebuah restoran makanan segera. Apakah jenis cukai yang akan dikenakan ke atasnya? Dan pilihan jawapan diberi ini. Secara tidak langsung kita dah nampak dah jawapan dia apa. Iaitu cukai jualan dan perkhidmatan. Sangat mudah. Inilah bentuk-bentuk soalan matematik KSSM kertas 1. Okey, seterusnya. Berikut ialah polisi bagi insurans motor di Malaysia. Motor ini maksudnya kenderaan. Kecuali, diberi juga pilihan jawapan. Agak-agak murid saya di rumah, apakah jawapannya? Jawapannya adalah polisi kemalangan diri. Kita kena ingat, polisi insurans motor ada 3 sahaja, iaitu komprehensif, pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan juga pihak ketiga. Okey, dan ini juga bentuk lagi satu lagi soalan lebih kurang. Antara berikut, yang manakah tidak terlibat dengan proses pengurusan kewangan? Adakah A menetapkan matlamat kewangan, B menetapkan jenis perbelanjaan, C mengkaji semula dan menyemak kemajuan, ataupun D? Cuba murid meneka.
apakah jawapannya? Okey, kepada murid mereka, jawapannya adalah B, tahniah saya ucapkan, menetapkan jenis perbelanjaan. Okey, seterusnya kita ada soalan yang ke-15. Antara berikut yang manakah bukan sejenis insurans am? Okey, diberi pilihan seperti ini. Insurans am, saya nak berkongsi dengan murid. Murid boleh menggunakan formula M, K, K, P, P. Oh. Ada 5. Bermaksud insurans am kita ada 5. M itu adalah insurans motor. K itu adalah kemalangan diri. K yang kedua adalah kebakaran. P adalah perubatan. Dan P yang ketiga, P yang terakhir adalah perjalanan. Jadi antara berikut yang mana ke bukan? Antara kelima-lima, agak-agak merah. Kalau yang bukan, bencana alam lah cikgu. Ya, betul. So jawapannya adalah D, insurans bencana alam. Okey, seterusnya ini. Ini. Senang murid saya. Saya menggunakan teknik atau kaedah orang lidi. Nak mana nak letak orang lidi? Kecerunan murid saya. Jadi saya bagi tips kepada murid saya. Awak lukis orang lidi di tepi garis ini. Dan awak lihat orang lidi ini angkat tangan apa? Tangan kanan. Jadi nilai dia mesti positif. Bila nilai positif, maka C dengan D bukan pilihan jawapan kita. Yang kita perlu uji adalah sama ada A ataupun B. Okey, pintas kecerunan formulanya adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, contoh kita letak sini X1 Y1. X yang kedua, Y yang kedua. Y2 tolak Y1 bermaksud 3 tolak sifar. Murid dapat 3. Per X2 tolak X1. Sifar tolak negatif 6. Murid dapat 3/6. Apabila dimudahkan, murid terus dapat jawapan adalah B. 1/2. Dan bagi soalan 17, kaedah yang sama. Okey, kaedah yang sama. Tapi murid kena faham. Disebut pintasan X. Bermaksud, kalau kita lihat di sini pintasan Y, di sini pintasan X. Bermaksud X kita dah nilai negatif. Jadi, automatik C dengan D bukan lagi pilihan jawapan. Okey, bagaimana kita nak menentukan? Selain daripada Y2 tolak Y1, kecerunan juga menggunakan formula M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ya. Jadi pintasan Y kita kat sini adalah 3. Sebab itu di sini 3. Pintasan X kita adalah 4. Jadi jawapan dia adalah negatif 4. Nampak tak murid jangan celaru menggunakan apa saja maklumat yang diberi. Murid tengok dulu, kenal pasti daripada pilihan jawapan yang diberi dan murid dapat menentukan jawapan. Dekat soalan tu ada jawapannya cikgu. Ya, betul sebenarnya. Okey. Seterusnya ini, apa ini? Ini asas nombor. Apabila melibatkan asas nombor, murid saya apabila asas nombor nak pergi kepada asas lain, murid kena mahir menukarkan kepada asas 10. Okey, bila murid nak tukar kepada asas 10, okey, murid tukarkan dulu dan murid akan dapat jawapan sifar 1 2 3 4. Jadi ataupun murid boleh terus menggunakan kalkulator. Daripada kalkulator, murid akan dapat, murid boleh tekan kalkulator base. Okey, kita tekan nombor 3. Kemudian kita asas 2. Okey, dekat button lock atasnya adalah bin. Itu keluar asas 2. Kita tekan 1 sifar, 111 sifar, tekan sama dengan, kita nak tukar kepada asas 10, button X kuasa 2. Di atasnya adalah diisi. Murid akan dapat 46. Okey, seterusnya daripada 46, murid nak tukar kepada asas 4, murid boleh guna kaedah pembahagian berulang. Okey, bila pembahagian berulang, okey, menggunakan kalkulator sahaja murid saya. Okey, bagaimana? Murid tekan 46 per 4. Murid akan dapat jawapan dalam kalkulator 11 1/2.
dalam kalkulator. Saya kongsi sikit sebab ini penting Mira. Boleh, cikgu. Okey, 11 1/2. Kalau dalam kalkulator jawapan dia macam ni. 11 1 2. Okey. Kita nak asas 4. So 2 darab 2 dapat 4. Bila sebelah sini murid darab 2, maka di sini murid kena darab 2. Jadi dapat sini 11, bakinya adalah 2. Okey. Kemudian murid tekan lagi kalkulator. 11 per ini AB per C 4 sebab kita nak asas 4. Okey, murid akan dapat 2/3/4. Okey, 2/3/4. Jadi bila kita tulis 2/3 asas 4 sebenarnya. Jadi pilihan jawapan kita adalah daripada bawah ke atas. 2/3/2 asas 4 iaitu C. Sangat-sangat mudah sebenarnya. Dan bagi soalan 19, soalan terakhir untuk kita soalan terakhir. Untuk segmen ni. Daripada ini tak perlu tukar dah. Dia dah bagi dalam asas 10. Okey. 561 murid saya bahagi dengan 10. Okey, jadi asas 10. Bukan 10. Kita nak soalan apa? Asas 7 bahagi dengan 7. Okey, sama juga murid saya, awak tekan kalkulator. 561/7, murid akan dapat 81/7. Jadi 80 bagi 1/7. Okey, seterusnya 80 ini murid bahagi juga dengan 7. Dan murid akan dapat 11 3/7. Okey, kalau menulis 11 3/7. Okey, seterusnya 11 ini pun dibahagikan dengan 7. Murid akan dapat 1/4/7. Bermaksud 1/4/7. Jadi jawapan kita adalah 1/4/3/1. Okey, jadi M kita bernilai 3. Okey. Jadi M ni ialah C. Baik, cikgu. Apa-apa yang penting adalah balik kepada asas 10. Betul. Murid perlu mahir bagaimana nak mencari asas 10 Mira. Okey. Dan bila mahir untuk mencari asas 10, pastinya boleh juga menjawab untuk soalan yang begini, cikgu. Ya, betul. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Cukup menarik sekali perkongsian daripada Cikgu Faiza. Kita akan sambung semula selepas ini. Kelas kita jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022 Pesutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom kita sambung perbincangan kita dalam Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran matematik. Siap sedia kalkulator anda kerana untuk kali ini ada menggunakan kalkulator. Cikgu Faiza, untuk soalan yang macam ni, apa pula rupa bentuk soalannya? Kalau kita nak tengok, kita tengok slide seterusnya Mira. Okey. Untuk soalan macam ni diberi juga gambar rajah. Okey. Ini adalah sebenarnya tajuk bahagian transformasi. Untuk makluman Mira dan juga murid, transformasi ini murid dah belajar dari menengah rendah, kemudian dibawa ke menengah atas. Jadi pelajaran dia besarlah, panjang. Okey. Antara segitiga A, B, C dan D, yang manakah imej bagi setiap segitiga L di bawah satu pantulan tunggal. Di sini murid kena faham apakah yang bermaksud dengan pantulan. Bagaimana saya nak menulis sekejap Okey. Macam mana nak menulis? Cikgu tekan pen dekat situ. Saya tekan pen kan? Okey, dah boleh kan? Okey. So di sini adalah murid kena faham perkataan pantulan. Oh, tak boleh Kak. Okey, pantulan. Daripada tips dia, sambungkan setiap bucu. Sekejap, saya nak lukis bagi murid faham. Okey, cikgu tekan merah. Okey. Sambungkan setiap bucu objek dengan imej, tapi pastikan bucunya adalah bucu sepadan. Murid jangan susah hati, senang saja. Okey, saya ambil contoh A. Okey, daripada sini kalau kita sambungkan bucu dia adalah di mana? Di sini. Contoh saya ambil bucu di sini ya Mira So di sini saya sambung di sini. Okey, manakala saya sambung di sini. Kita lihat pun kita susah untuk membahagikan antara dua garis dengan tepat. Pantulan ni murid saya kena faham. Macam murid lihat cermin, murid nampak muka sendiri. Jadi dia mesti jarak yang sama. Lagi jauh you pergi, lagi jauhlah imej yang you terhasil. Betul. Di situ mengikut jarak. Jadi kalau kita tengok
di sini contohnya soalan ini, katalah saya ambil D. Okey, bucu di sini kita sambung dengan bucu di sini. Nampak tak dengan jelas? Kita nampak jarak di sini 1 kotak, jarak di sini 3 kotak. Dan sekiranya kita membahagikan, dia akan menghasilkan jarak yang sama antara kedua-dua bucu yang kita sambung. Jadi secara tidak langsung jawapannya adalah D. Tak payah pandang yang lain. Pantulan murid guna pembaris sahaja, gariskan setiap bucu. Itu tips dia. Okey, bagi soalan ini pula. Dalam rajah Q ialah image. Perkara paling penting dalam transformasi selain daripada memahami pantulan, pembesaran, putaran ataupun translasi, murid kena kenal pasti dulu mana satu image, mana satu objek. Okey, kalau daripada soalan ini dalam rajah Q ialah image, bermaksud ini adalah I, image lah. Dan P ini adalah objek. Murid labelkan dulu seperti ini. Okey, nyatakan faktor skala. Saya bagi tip, faktor skala adalah, okey, dah tentukan image, faktor skala adalah image per objek. Kalau saya ajar murid saya, KIO. KIO, I untuk image, O untuk objek. Dan lagi satu tip, apabila objek dan image yang bertentangan, faktor skalanya akan jadi negatif. Jadi automatik pilihan jawapan negatif yang kita ada adalah C atau D. Jadi A dengan B dah salah. Jadi bagaimana nak kira panjang image per panjang objek? Katalah panjang image ini 2 kotak murid saya dan panjang objek ini adalah 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 per 4 jadi maksudnya 1 per 2. Ya. Jadi jawapannya adalah C. Sangat mudah. KIO maksudnya image per objek. Okey. Seterusnya sama, kaedah yang sama menunjukkan dua trapezium. Daripada sini kita tahu diberi bahawa A, B, C, D ialah image. Maksudnya image kita yang besar ni pula. A, B, C, D ialah image bagi KLMN. Ini pula adalah objek. Okey, bagaimana kita nak menentukan pusat pembesaran? Kita sambungkan juga dari bucu ke bucu. Contoh murid saya, A kepada K. Bila murid ambil pembaris, A, K, murid jangan sambung sampai macam ni. Murid sambung sampai habis. Kalau murid sambung macam tu, murid tak dapat jawapan. Okey, sama juga D dengan N. D, N dan murid akan sambung sampai habis. Okey, B, L sampai habis. Dan kita nampak persilangannya pada huruf P. Persilangan itulah merupakan pusat pembesaran. Jadi jawapan C dengan D dah salah. Jadi antara faktor skala 1/3 atau 3. Kalau tadi kecil imejnya menghasilkan pecahan, ini imejnya besar, berganda-ganda. Jadi jawapannya adalah 3. Selain daripada murid menggunakan formula KIO, itu murid lihat pun murid dah nampak jawapan. Okey. Seterusnya ini adalah soalan menengah rendah, tajuk indeks. Okey, bagaimana nak menyelesaikan soalan ini? Soalan ini murid perlu mahir menguasai tajuk indeks, kuasanya. Okey, murid saya, jangan susah hati. Kalau murid nampak di sini nombor yang kecil 2, di sini 8. Tadi kan masa awal-awal saya ajar kunci kalkulator yang ada tanda topi tu, bermaksud kuasa. Cuba murid tekan, kalau 2 kuasa 2 dapat berapa, 2 kuasa 4 dapat berapa. Dan untuk 8, murid akan dapat 2 kuasa 3. 8. Kemudian S kuasa 3, 1/3 darab dengan S kuasa 3, M kuasa 4 per, ni saya nak bagi tips, 2M, M tak ada kuasa, letak 1. Bukan sifar, tapi 1. Okey, kalau dalam kurungan, bermaksud semua ini didarab dengan 1/3. Ini pun didarab dengan 1/3. Dan untuk darab murid saya, setiap kuasanya akan jadi tambah. Okey, macam mana?
2 kuasa 3 darab 1/3, murid dapat 2 kuasa 1. Betul. S kuasa 3 darab 1/3, murid dapat S kuasa 1. Okey, kita ada S kuasa 3. Okey, bila darab tambah S tambah 3. Okey, kemudian M kita ada 4. Manakala kat bawah ni ada M1 kuasa 1. Jadi bila bahagi kena tolak. Kalau darab tambah bahagi tolak. Jadi 4 tolak 1. Per dengan, okey, kita ada 2 kuasa 1 di sini Mira. Okey, maksudnya di sini 2 kuasa 1 atas pun 2 kuasa 1 selepas kita mudahkan. Jadi kena buat apa bila bahagi? Kena tolak 1. Bermaksud 2 kuasa sifar. Dah tak ada dah 2. Jadi semua salah sebab ini salah, ini salah. Jadi pilihan jawapan kita sama ada A ataupun B. Okey, S 1 tambah 3 4. Jadi dah tentunya jawapannya adalah B. Jadi murid sebenarnya jangan susah hati apabila diberi soalan seperti ini. Sama juga di sini. Tadi saya tekan 2. Murid carilah kaedah apakah 2 kuasa berapa, murid dapat 64. Jadi 2 kuasa P tambah 3. Kan? Kenapa tambah? Sebab darab. 2. Yes, sebab darab. Sama dengan 2 kuasa 6 sekiranya murid menekan kalkulator. Bila kita nampak di sini, kita tahu dah. Potong 2, potong 2. Yang kita tinggal P tambah 3 sama dengan 6. Apakah yang tambah 3 dapat 6? 3 Jadi, lah. 3 lah. Jadi jawapannya adalah A. Nampak tak murid saya? Sebenarnya sekiranya murid menguasai, sangat-sangat mudah. Okey, sebab kita dah diberi pun pilihan jawapan Mira. Okey, soalan ini. Jumlah wang dalam akaun simpanan Puan Sarina pada awal tahun ialah sebanyak RM3,000. Kadar faedah yang diperoleh ialah 5% setahun. Murid kena faham dekat sini. 5% setahun. Dengan pengkompaunan. Ada perkataan ini murid saya. Pengkompaunan 2 kali setahun. Berapakah jumlah simpanannya pada akhir tahun kelima? Ini yang saya kata. Murid menanda info-info penting dalam soalan. Okey, apabila ada pengkompaunan, murid akan guna formula ini. Jangan susah hati. Formula ini sebenarnya diberi semasa peperiksaan. Cuma murid kena faham P itu untuk apa, R itu membawa maksud apa, N itu membawa maksud apa. Di sini saya dah membantu murid bagaimana nak mengira jawapan ini, dan bila murid menekan kalkulator, murid akan dapat jawapannya adalah D. 3840.25. Cubalah di rumah bagaimana menekan kalkulator ini. Pastikan yang penting cara tekan kalkulator kena betul. Mira. Okey, soalan seterusnya. Meme mendepositkan RM5,000 dalam akaun simpanan tetap yang faedah mudah. Tadi faedah ada faedah pengkompaunan. Okey, yang ni ada perkataan faedah mudah. Jadi murid kena faham nak guna formula mana. Okey, 4% setahun untuk jangka masa 6 bulan. Dan murid kena faham faedah itu adalah untuk setahun. Kalau 6 bulan maksudnya separuh. Okey, 6 bahagi 12. Daripada situ cari faedah yang diperoleh. Jadi menggunakan sama formula, dan formula ini juga sebenarnya diberi dalam peperiksaan. Cuma murid kena pandai menggunalah faedah mana yang atau formula mana yang murid nak. Kemudian murid boleh masukkan nilai seperti yang saya tunjuk. Murid tekan kalkulator, terus murid dapat jawapan. Dan jawapannya adalah A, RM100. Kalau yang tak sempat tu boleh ambil gambar kan dekat skrin. Ya, betul-betul. Tapi yang sebenarnya jangan susah hati. Apa-apa pun murid saya, formula-formula yang saya kongsi ini semuanya diberi semasa kertas soalan. Di bahagian hadapan Mira. Kita memang lampirkan soalan formula di situ. Cuma pandai pilih formula. Okey, dan soalan seterusnya ini. Adam bercadang untuk membeli sebuah rumah dengan harga jualan RM550,000 dalam masa 5 tahun akan datang. Dia nak beli bukan sekarang, tapi 5 tahun akan datang. Wang pendahuluan
sebanyak 10% perlu dibayar sekiranya dia membeli rumah itu. Okey. Jumlah pendapatan bulanan Adam ialah RM7,200. Jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap bulanan Adam ialah RM4,000. Jika dia menyimpan wang pendahuluan itu secara bulanan, berapakah baki pendapatan bulanan Adam? Nampak? Soalan ni memang panjang. Tapi murid perlu baca soalan sampai habis. Perlu lihat apakah soalan yang dia nak diberi. Apa yang dia nak murid dapat. Okey, daripada sini, perkara pertama, murid cari dulu berapa jumlah wang pendahuluan yang diperlukan. 10% darab dengan RM550,000, murid dapat RM55,000. Jadi bermaksud, Adam ini perlu menyimpan sebanyak RM55,000 untuk 5 tahun. Kemudian bahagilah untuk 12 bulan. Bermaksud setiap bulan Adam perlu menyimpan RM916.67. Jadi nak dapat baki adalah jumlah pendapatan Adam 7,200, tolak perbelanjaan Adam 4,000, tolak lagi simpanan untuk wang pendahuluan RM916.67. Jadi baki yang ada adalah RM2,283.33. Okey, nampaknya kita pergi soalan terakhir, boleh Mira? Boleh, cikgu. Okey, Silakan. soalan terakhir kita untuk sini, arus elektrik berubah secara langsung. Perkataan ini bermaksud I berubah, berudu, saya bagi tips, secara langsung dengan kuasa P dan secara songsang dengan V bagi suatu peralatan elektrik. Murid saya, ini adalah soalan ubahan. Kebanyakan murid, dia bukan tak dapat jawab, Mira. Dia tak faham atau dia terlupa teknik. Okey, apabila saya bagi tips, berudu, mesti murid saya kena tukarkan kepada kata. Kata itu apa? Kata itu adalah nilai pemalar. KP per V. Jadi seterusnya, murid menggantikan sahaja nilai-nilai itu. Contoh, okey, bagi suatu peralatan elektrik, diberi bahawa sebuah pengering rambut kuasa 800 watt. Bermaksud, dekat sini, K darab 800. Kita gantikan. Okey. Per dengan, okey, volten 240 dan arus elektriknya adalah 2.2. Kiranya murid tak faham, murid takkan cari nilai K. Sebab soalan tak tanya K. Soalan tak tanya K. Tapi kena cari K. Dan bila murid menekan kalkulator, murid akan dapat K sama dengan 0.66. Okey, seterusnya, dia tak tanya K, tapi dia kata apa? Hitung arus elektrik yang digunakan oleh sebuah ketuha dengan kuasa, okey, 60 watt dan juga volten. So kita masuk balik dalam formula kita. Betul? I sama dengan K ini kita dah ada nilai 0.66 darab dengan kuasa kita 60 bahagi dengan volten 220. Kemudian tekanlah kalkulator dan murid akan dapat jawapannya seperti ini. Ini saya kongsi tips lah. Jawapannya adalah seperti ini. 0.18 ampere. Itu saja, Mira. Macam-macam cara yang Cikgu Faizah dah kongsikan untuk murid-murid mengingat formula dari berudu menjadi kata. Ada orang lidi kan. Macam-macam cara. Satu perkongsian yang cukup menarik. Tetapi kita nak berhenti berat seketika lagi sekali, Cikgu. Kita akan sambung semula kelas kita selepas ini. Kawan-kawan dekat rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, masuk ke kelas semula. Kita dalam perbincangan untuk menjawab matematik kertas 1 bagi murid-murid yang bakal menduduki SPM. Baik, Cikgu Faizah, kita dah tahu dah pelbagai teknik yang Cikgu telah kongsikan. Untuk segmen ini, apa pula perkongsian dari Cikgu? Untuk segmen ini adalah bentuk soalan yang diberi jawapan pelbagai pilihan. Okey, kita lihat contoh soalan. Soalan pelbagai pilihan jawapan. Antara berikut yang manakah kelebihan kad kredit? Di sini kalau murid lihat kita ada nombor 1, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Kemudian baru kita ada jawapan di situ. Adakah A, adakah B, adakah C ataupun D.
Daripada sini, untuk soalan seperti ini murid saya, sebenarnya murid boleh memahami atau murid boleh daripada jawapan yang diberi, murid boleh cari jawapan yang dikehendaki. Okey. Antara berikut yang manakah kelebihan kad kredit? Sikit. Menikmati sistem ganjaran rebate tunai dan penembusan mata. Jadi ini betul. Penembusan mata. Ganjaran lah sebenarnya, mata ganjaran. Satu dah betul, jadi pilihan jawapan kita bukanlah C, bukanlah D. Jadi tak perlu lihat nombor 3 sebab 3 tak ada pun jawapan yang diberi. Sama ada 2 ataupun 4. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Apakah kelebihan di sini? Murid jangan confuse dengan kelemahan. Okey, kelebihan dia nombor 2, boleh berbelanja lebih daripada kemampuan. Itu adalah kelebihan kad kredit. Jadi 2 dah salah. Betul. Maka jawapannya adalah B, iaitu ada 1 dan 4. 4 itu memberi kemudahan untuk membuat pembelian barangan dan perkhidmatan secara dalam talian. Okey, kita lihat lagi satu contoh soalan Mira. Okey. Antara berikut yang manakah merupakan komponen penting dalam permodelan matematik? Okey, pemodelan matematik ini sebenarnya adalah murid memahami daripada situasi yang diberi, mencari jalan penyelesaian. Okey, sebelum kita nak mencari jawapannya Mira, apa kata kita umbas kembali sebahagian ataupun komponen penting dalam permodelan matematik. Okey, dalam permodelan matematik kita ada 6 perkara. Pertama, kita kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kedua, kita membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa yang kita nak mengikut soalan atau situasi yang diberi. Ketiga, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Daripada masalah situasi diberi, kita lihat, kita ingat kembali apakah teknik-teknik ataupun apakah formula-formula yang kita boleh guna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah. Kelima, memurnikan. Adakah perlu memurnikan model matematik? Sekiranya tidak tercapai, murid kena ulang semula daripada langkah pertama. Tapi sekiranya tercapai, kita terus kepada melaporkan dapatan. Jadi daripada 6 perkara ini, kita dapat mencari jawapan bagi soalan ini. Antara berikut yang manakah merupakan komponen matematik dalam permodelan matematik? Pertama, mendefinisikan masalah. Betul. Sebab sama dengan maklumat yang pertama. Jadi, nombor 1 dah betul. Okey, semua betul nombor 1. Okey, kalau kita lihat kita ada 2, kita ada 2, kita ada 2. Tu kita tengok nombor 2, memurnikan model matematik. Nampak tak pada ayat atau perkara kelima? Jadi 2 dah betul. Maka B bukan lagi jawapan. Kemudian kita ada nak uji adakah 3 ataupun 4. Okey, kita lihat dekat sini. Senang, kita baca yang pendek. Melaporkan dapatan. Jadi kita ada di sini melaporkan dapatan. So daripada sini teruslah kita dapat jawapannya adalah dongki ataupun D. 1 2 4. Saya suka nak sebut dongki. Sebab ada anak kadang-kadang D tu apa? Nak jelaskan dongki. So daripada sini sebenarnya murid saya jangan susah hati apabila murid jumpa soalan-soalan berbentuk pelbagai pilihan jawapan. Selain daripada soalan-soalan ini, mungkin juga boleh juga Mira melibatkan soalan dari segi kefahaman algebra dan sebagainya. Maksudnya tidak terhad kepada dalam bentuk ayat sahaja. Okey. Seterusnya, saya rasa saya dah habis sampai di sini. Saya nak berkongsi dengan murid tip dan teknik menjawab kertas 1. Okey. Ini murid-murid kena ambil apa yang penting dalam menjawab kertas 1. Pertama, murid saya, peruntukan masa menjawab bagi setiap soalan saya cadangkan 2 minit. Okey. Jika terdapat soalan yang sukar, murid tinggalkan terlebih dahulu dan jawab soalan seterusnya. Cuba soalan itu sekali lagi jika ada masa yang mengizinkan. Gunakanlah baki 10 minit tadi untuk menyemak semula jawapan. Okey. Kemudian, apa yang nak buat? Tolong murid saya bacalah soalan dengan teliti.
gariskan maklumat dan arahan yang penting seperti ini, mengungkapkan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi murid perlu memahami apa itu bentuk piawai ataupun dalam bilangan angka bererti. Jadi murid kena tahu angka bererti itu bagaimana ataupun macam mana nak tentukan angka bererti dengan betul. Okey, seterusnya daripada sini sekiranya diberi soalan dalam bentuk kajian, graf, jadual ataupun rajah, murid tengok rajah tersebut, tengok maklumat yang diberi. Carilah sekiranya ada tak maklumat-maklumat tambahan di situ. Baik. Okey. Seterusnya, murid saya singkirkan bagi jawapan yang salah. Macam saya ajar tadi teknik. Singkirkan jawapan yang salah dan buat pengiraan dengan cermat dan teliti agar memperoleh jawapan yang betul. Jadi murid kena mahir di sini. Di sini adalah sebenarnya kemahiran menggunakan kalkulator atau penulisan. Jangan ada cuai. Cuai sayang markah. Dan yang kelima, semasa menyemak jawapan, pastikan semua soalan dijawab dan hanya satu jawapan saja yang dihitamkan bagi setiap soalan. Sekiranya ada soalan murid nak menukarkan jawapan, pastikan murid memadam dengan bersihlah. Memadam dengan bersih sebab kertas objektif adalah berbentuk OMR. Betul. Ada A, B, C dan D. Jadi pastikan ke 40 soalan 40 jawapan. Okey, saya rasa itu sajalah kot Mira perkongsian saya bagaimana menguasai atau membantu murid untuk menjawab kertas satu dengan mudah. Dan sebenarnya matematik itu mudah sekiranya murid memahami konsep. Okey, saya doakan semoga murid berjaya. Selamat maju jaya kepada semua murid kita. Ya, selamat maju jaya diucapkan kepada semua murid-murid. Matematik itu mudah, jangan takut, jangan lari dulu. Tengok nombor-nombor, takut, susah. Jangan letak macam tu dalam pemikiran kita. Yang paling penting sekali, murid-murid masa buat latihan, setkan masa 2 minit satu soalan. Itu untuk melatih kita untuk menjawab mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey cikgu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Faiza Abu Bakar dari SMK Konvent Bukit Mertajam Pulau Pinang atas kesudian bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi ilmu. Terima kasih juga kepada Cikgu Amirah Huda selaku Cikgu Juru Bahasa Isyarat. Ada rezeki kita jumpa lagi. Semoga ilmu ini memberi manfaat kepada anda semua. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.